Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala dengan perkenan limpah izin daripada Allah. Pada malam ini kita dapat dipertemukan lagi untuk menyambung kuliah kita. Dalam bulan lepas kita sampai tajuk larangan memberi hadiah dan bila hadiah itu tidak boleh diterima, yang mana asas kepada isu ini ialah Nabi SAW galakkan kita saling memberi dan menerima hadiah, kan? Tapi ada ketika-ketikanya terdapat larangan untuk perkara tersebut. Antaranya kalau kita tengok muka surat 52 hari itu yang kita bincangkan, ialah hadis antaranya yang disebut oleh Nu'man bin Bashir. Dia kata, paragraf yang ketiga, ayahku memberi sesuatu kepadaku. Lalu Amrah bin Rawahah berkata kepada ayahku, aku tidak rela sampai engkau menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayahku menemui Rasulullah dan bertanya, aku memberi sesuatu kepada Amrah binti Rawahah. Aku memberi sesuatu dari Amrah binti Rawahah kepada seorang anakku. Kemudian Amrah menyuruhku untuk bertanya tentang itu kepadamu, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau memberikan sesuatu itu kepada semua anakmu? Dia menjawab, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah engkau kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Kemudian ayahku pulang dan menarik kembali pemberiannya. Ini salah satu contoh pemberian yang tidak digalakkan, tidak diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi letakkan hadis ini, cerita Amrah bin Rawahah dengan Nu'man bin Bashir ini, diletakkan dalam tajuk hibah, pemberian. Bapa bagi sesuatu kepada anak, seorang anak, sedangkan anak yang lain tak dapat. Itu kita bincang dulu, kan? Bila bapa bagi pada salah seorang daripada anaknya dan sedangkan anak yang lain tak dapat. Berdasarkan kepada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang perbuatan tersebut. Nabi tak bagi. Maknanya kalau nak bagi macam tu kena bagi kat semua. Ini dari sudut hibah, pemberian. Di situ Nabi arahkan dua. Pasal Nabi tanya, bagi tak ke anak yang lain? Tak. Makna kata kalau bagi juga benda tu dekat anak yang lain, maka benda tu fair and square, okey, tak ada masalah. Jadi dalam bab ini, dalam bab harta, para ulama letakkan antara tuntutannya ialah bila diberikan kepada anak ni, biar berikan yang saksama, yang fair. Itu kalau hibah, kalau masih hidup. Kalau kata mati dah, kalau kata mati dia kena bagi cara faraid. Dan cara faraid ni tuan-tuan, sebenarnya dia mengundang isu kepada golongan yang tidak menyelami isu faraid. Walaupun nama-nama besar dalam dunia ilmu Islam, ada beberapa orang segelintir yang tak tahu dia kena angin taufan manakah, dia kata kena nilai semula ilmu faraid ni. Itu sebenarnya datang kerana tidak menyelami isu faraid ni betul-betul. Kerana faraid ni asasnya Quran. Kalau ada orang cadang nak peer review balik hak hukum Quran tu, itu satu benda yang besar, kan? Satu benda yang besar, dan kena fikir banyak kali siapa yang cadang tu. Kalau orang yang mahir buat faraid ini, kita boleh tahu betapa maha adil Allah Subhanahu wa taala, maha khabir, maha meneliti dan mengetahui Allah Ta'ala akan keperluan hamba-hambanya. Itu ilmu faraid.
Jadi kalau ada tuan-tuan terbaca di mana-mana yang pi usulkan supaya dinilai semula ilmu faraid dan sebagainya, ada something wrong somewhere lah. Mungkin kat dia punya cara fikir dan sebagainya. Baik, kemudian isu lain dalam hadis-hadis ini ialah Ibn Nawawi, Al-Imam Nawawi sebutkan bapa ni, anak tu adalah harta kepada bapa. Kan? Anak adalah harta kepada bapa. Dan pemberian bapa kepada anak boleh diambil balik. Dia tak timbul isu buruk siku. Tak timbul isu buruk siku. Boleh ambil balik. Ya. Sama aja. Samalah bapa, mak pun sama. Apa yang dia bagi kepada anak, dia boleh ambil balik. Pasal dalam hadis ni Nabi suruh ambil balik. Bila dia tak fair, Nabi suruh ambil balik. Jadi itu yang dilakukan oleh Nu'man bin Bashir ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, jika engkau memberi pinjaman kepada seseorang, maka jangan menerima hadiah darinya, walaupun sekadar kaki haiwan atau tunggangan. Ini antara benda lain yang mengganggu. Itu kita bincangkan, pemberian dalam bentuk macam ni dia mengganggu transaksi asal. Kita nanti kita bagi pinjam, lepas tu orang tu hadiah kat kita, yang dia hadiah tu hadiah ke bayar balik hutang ke, itu akan menimbulkan konflik. Jadi benda-benda macam tu dielakkan. Dari Salim bin Abil Ja'ad, seorang lelaki datang kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan berkata, kami memiliki seorang tetangga nelayan, lalu aku memberinya pinjaman 50 dirham. Kemudian dia mengirim ikannya kepadaku. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hitunglah harga ikan itu. Jika lebih banyak dari hutangnya, kembalikanlah. Jika seimbang, potonglah hutangnya. Maknanya dalam bab ni tuan-tuan, kadang kita sambil lewa kan. Tetapi Ibn Abbas sebagai seorang yang faqih dalam memahami teks ajaran Nabi, dia tahu benda-benda yang macam ini sebenarnya akan mengganggu transaksi, akan ada timbul persoalan yang tu bayar hutang ke, bagi saja ke. Jadi kerana itu yang dicadangkan oleh Ibn Abbas seperti mana yang diriwayatkan dalam Al-Musannaf ialah kira balik banyak mana yang dia bagi, kalau setara kita potong hutang. Seterusnya dari Alqamah, jika engkau datang ke tempat orang yang berhutang kepadamu, kemudian engkau memakan sesuatu di tempatnya, maka hitunglah apa yang engkau makan itu. Namun Ibrahim berkata, kecuali jika sudah diketahui bahawa mereka sudah biasa saling memberi. Ini maksudnya kalau orang belanja makan kan, kalau orang tu masih berhutang dan sebagainya. Melainkan kalau tak ada isu hutang tu pun memang selalu saling belanja. Yang tu tak apalah. Baik. Jadi hari itu kita boleh sampai takat tu. Kita sambung lagi dengan paragraf yang berikutnya. Qala al-musannif hafizahullah. Akan tetapi jika anda memberi pinjaman uang kepada seseorang, lalu dia mengembalikan dengan tambahan, yakni tanpa ada syarat dari anda, dengan senang hati, maka tidak ada larangan bagi anda untuk menerimanya. Tuan-tuan nak kena cek, kena perhati betul-betul point dia. Kita bagi hutang pada orang, kemudian dia bayar hutang tu balik. Bayar hutang tu balik dengan ada tambahan nilai daripada yang asal, daripada jumlah asal, tanpa pemberi hutang tu minta lebih awal. Maknanya masa bagi hutang tu tak ada letak syarat. Kalau bayar nanti kena bayar lebih, kena tambah duit, kena apa sebagainya. Tak ada syarat yang tu. Kalau ada syarat yang tu, dia akan jadi riba. Clear cut, yang tu riba bila kita letakkan syarat awal. Tapi kita tak letakkan syarat awal, kita bagi dia pinjam, dia nak bayar, dia bayar. Kalau dia mampu bayar cepat, tak bayar lambat pun. Kadang-kadang kita macam tu kan, kawan-kawan ni tak apalah, bayar sikit-sikit pun tak apa, nak bayar terus pun tak apa. Kalau jenis sampai lupa langsung nak buat macam mana, kalau dah mati halal nak buat macam mana kan. Tapi kalau dia bayar balik, dia ada sebahagian orang ni dia bermurah hati, dia bayar lebih. Tuan-tuan, pasal apa tak bayar lebih? Pasal orang yang memberi hutang itu sebenarnya dia memberi sedekah. Bagi hutang tu bagi sedekah. Yang sedekah tu sedekah lah kan. Tapi bagi hutang, dia adalah satu bentuk daripada memberi sedekah juga. Pasal apa? Tuan-tuan bayangkan,
Ini kalau kita cerita dari sudut ekonomi, KDNK apa? KDNK dia kan. Kemudian kita cerita daripada nilai susut nilai mata wang itu, kita bagi pinjam 1000 tahun lepas. 1000 tahun lepas dengan sekarang ni 1000 tak sama nilai. Maknanya yang kita bagi pinjam dalam tempoh yang ada, dia punya areas tu, itulah sedekah kita. Itu sedekah. Maka orang yang memberi hutang tu sebenarnya dia jangan rasa rugi. Dia juga memberi sedekah. Dan orang yang menerima hutang tu, bila dia bayar balik, bottom line dia kena bayar yang setimpal, yang sama dengan jumlah yang diberikan. Tapi kalau dia rasa macam dia nak menghargai, ada token yang dia rasa macam kawan dia dah susah payah bagi tolong dia pinjam duit dan sebagainya, dia nak tambahkan sedikit, barangkali tambahan tu banyak, barangkali tambahan tu tak banyak, mungkin sekadar setimpal dengan jumlah tempoh masa yang diambil kan. Jadi dia bagi lebih. Itu dipanggil al-qardul hasan, pinjaman yang baik. Maka yang tu sebenarnya dibenarkan oleh syarak. Cuma syaratnya ketat, iaitu tidak boleh ada sebarang bentuk permintaan daripada awal. Maknanya akad awal tu jangan ada syarat untuk pulangkan lebih. Yang tu. Ini betul-betul atas kerelaan penghutang. Dia nak bayar lebih, itu kerja dia. Kalau yang itu, maka bolehlah orang tadi menerima, pemiutang tadi, dia boleh terima balik hutang, orang bayar balik, dan dia juga boleh terima hadiah yang lebih daripada itu. Itu antara benda yang tidak ada larangan untuk menerimanya. Tapi kalau ada syarat yang lebih awal, di situ jelas larangan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki utang unta daripada seseorang. Lalu orang itu menemui baginda untuk menyelesaikan urusan hutang itu. Nabi berkata kepada para sahabat, bayarkan hutangku kepadanya. Nabi duduk dengan kawan ni, orang tu datang minta hutang ni, Nabi kata tolong bayar hutang. Mereka mencari unta tapi tidak mendapatkan yang sebanding dengan unta pinjaman Nabi. Mereka hanya menemukan unta yang lebih bagus. Nabi SAW bersabda, berikanlah unta yang lebih bagus itu kepadanya. Kemudian orang itu berkata, engkau telah menunaikannya untukku, semoga Allah menunaikannya untukmu. Mendengar perkataan itu, Nabi SAW bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Maksudnya, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam menunaikan kewajipannya. Baik, apa syahid daripada hadis ini? Syahid daripada hadis ni, satu ialah isu dia Nabi berhutang. Satu. Bila kita kata Nabi berhutang, tuan-tuan, itu sekaligus menjelaskan, kan ada orang yang kata Nabi larang berhutang lah, tak elok berhutang lah, apa semua kan. Ternyata Nabi juga berhutang. Jadi kita tak boleh jatuhkan hukum umum hutang ni buruk. Tak. Ada jenis dia. Ada hutang yang memang buruk untuk seseorang. Orang yang kaki berhutang, yang dia memang sukar untuk bayar hutang, yang jenis macam ini memang benda yang tidak digalakkan oleh agama, bahkan dilarang. Kalau dia berhutang tu, sebab dia berhutang tu boleh menzalimi ramai pihak yang lain, jenis macam tu memang dilarang. Kata tak mengaji agama pun kita kerti benda tu kan. Tapi ada ketikanya kita berhutang tu atas keperluan dan ada kemampuan. Kita ada anggaran kemudiannya untuk kita bayar. Dengan cara kita kerja dapatkan duit balik, usaha untuk bayar hutang. Dan tempoh masa tu dia bergantung satu kepada akad yang awal, dan yang keduanya pada akad itu ada nilai-nilai insani, nilai persaudaraan Islam, nilai kasih sayang. Maknanya fleksibel lah. Kita letakkan dia berhutang, lepas tu dia ada kesukaran nak bayar, orang yang bagi hutang tangguhkan dulu. Dan setiap penangguhan itu ada kira bicaranya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
man naffasa kurbatan an kurab man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasahu Allahu kurbatan yaumal qiyamah. Hadis Bukhari kan. Barang siapa yang meringankan satu beban daripada saudaranya, barang siapa yang meringankan dari saudaranya satu beban daripada beban-beban dunia, nescaya Allah Ta'ala akan meringankan baginya beban hari akhirat. Cara meringankan beban dia dengan cara kita tak pergi tuntut hutang ketika dia susah. Tapi kalau kita tak tuntut, kadang setengah orang ni kalau lagi kita tak tuntut, lagi duduk tambah hutang, yang tu memang kena tuntut untuk mengelakkan dia daripada rosak. Pasal benda-benda tu semua bukan berhenti di dunia, dia akan bawa sampai ke akhirat. Baik. Tapi nak ceritanya yang penting, hadis yang kita baca tadi ni menunjukkan Nabi juga berhutang, tapi Nabi juga ajar kita untuk mengelak daripada dibelenggu oleh hutang. Mana berhutang boleh tapi nak kena bayar lah. Hutang yang kita mampu bayar, yang kita jangka kita boleh bayar, lambat atau cepat tu persoalan. Tapi yang tak boleh ialah yang jenis hutang dan memang dia tahu dah dia tak mampu bayar, ataupun hutang yang tidak mendatangkan manfaat melainkan hanya mudarat. Jadi macam tu memang Nabi larang. Baik, itu poin yang pertama. Yang keduanya ialah sahabat Nabi ini datang jumpa Nabi dan minta hutang tu diselesaikan. Di sini tuan-tuan satu pengajaran kepada orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan, orang yang ada pengaruh, yang menjadi ketua. Jangan mentang-mentang dia ketua, siapa pun tak boleh datang buat urusan, sampai hutang pun tak boleh tuntut kan, buat tak layan. Dalam kes ni Nabi ketua, bukan sekadar Nabi seorang rasul, Nabi juga adalah ketua negara. Orang datang jumpa Nabi tuntut hutang, dan dia dilayan dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi layan baik dia minta hutang, Nabi layan. Dan bukan dekat layan, Nabi minta sahabat-sahabat tolong cari. Dalam hadis sebenarnya ada unta yang baru datang, unta tu dibagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada unta tu unta hadiah ataupun unta rampasan perang, salah satu dalam hadis tu. Jadi ada dalam beberapa ekor unta memang dapatkan Nabi. Jadi bila unta tu dapat, Nabi suruh sahabat ni pergi cari dekat unta Nabi yang baru dapat tu, tengok unta yang sama tara dengan unta yang Nabi hutang tu. Jadi sahabat dia pergi tengoklah, tak ada unta yang sama umur dengan unta kawan tu yang Nabi pinjam, yang Nabi hutang. Tak ada. Yang ada ialah unta yang lebih baik kualitinya daripada hak Nabi hutang tu. Kan? Jadi bila tak ada yang tu, apa Nabi kata? Nabi kata ambil hak elok tu bagi kat dia. Itu poin dia, iaitu orang berhutang, orang bagi kita hutang, kata-kata nilai dia 1,000, kita bayar kepada dia dengan nilai 1,500. Nabi buat tanpa orang yang memberi hutang tu minta, tapi Nabi buat. Nabi bagi nilai unta yang lebih baik daripada unta asal yang Nabi hutang tu. Ini syahid yang ada dalam hadis ini. Dan yang berikutnya dalam hadis ini ialah sahabat tersebut dia gembira dengan layanan Nabi SAW dan dia mendoakan Nabi. Perasaan gembira dan dia mendoakan. Allah menambahkan, menunaikan untukmu. Kau telah tunaikan hak aku dan mudah Allah Ta'ala akan tunaikan hak kamu. Ini juga sebahagian daripada adab kita bila orang bayar hutang kat kita, kita doakan dia. Bila dia tunaikan hak kita doa semoga Allah Ta'ala tunaikan juga hak dia. Yang tu. Baik, nampak tak adab dia? Cantik dia punya transaksi tu ada dengan adab, kesopanan dan perasaan. Seterusnya Nabi SAW bagikan seakan-akan kita katakan pengumuman. Perkataan Nabi ini umum kepada semua yang mendengar dan semua yang mengetahui benda ni. Nabi kata inna khiyarakum, sesungguhnya. Bila ada sesungguhnya maknanya penegasan lah kan. Yang baik di kalangan kamu, yang paling baik di kalangan kamu ialah yang paling baik dalam menunaikan kewajipannya. Jadi umum. Bagi orang yang berhutang, kewajipannya ialah bayar hutang. Bagi orang yang diberikan amanah, kewajipan dia tunaikan amanah. Bagi seorang suami, tunaikan kewajipan sebagai suami. Demikian isteri, demikian bapa, mak dan sebagainya. Dengan lafaz ini Nabi sebutkan
Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah yang paling baik menunaikan kewajipannya. Walaupun hadis ini cerita bab hutang, tetapi dia lafaz ini, pengajaran ini juga umum untuk semua bentuk kewajipan. Baik, yang seterusnya dari Jabir radhiyallahu anhu, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di masjid dan baginda mempunyai hutang kepadaku. Lalu baginda menyelesaikannya dan memberi tambahan untukku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini jelas Nabi bayar ekstra, Nabi bayar tambah. Jadi orang-orang yang berhutang tu dia kena ingat, kalau dia bagi hutang kat orang, kalau dia orang bagi hutang kat dia tempoh masa lama kan, bayarlah lebih, tak apa, sebagai penghargaan. Orang setengah orang dia bersusah payah untuk kita, ada ketikanya kita juga kena balas benda tu. Baik, hendaknya seseorang menjaga diri agar tidak terlalu semangat menerima hadiah jika berupa riba. Kadang-kala ada seseorang yang meminjam uang dari orang lain. Ketika datang saatnya harus mengembalikan, dia tidak mampu mengembalikannya. Dengan terpaksa, orang yang memberi pinjaman melepaskan piutangnya itu tanpa dikembalikan. Ini akan membuat orang yang meminjam kehilangan harga diri dan mudah ditindas. Oleh kerana itu, hendaknya seseorang menjaga diri dari menerima hadiah. Ini peringatan yang diberikan oleh pengarang kitab kita ni. Jangan banyak termakan budi. Manusia ni dia memang akan begitu kan, lunak dia. Bila banyak sangat orang bagi, tuan-tuan, nak kata kat dia pun tak berani kan, nak nasihat pun tak tergamak, nak kata pun tak tergamak, pasal banyak sangat makan. Itu satu benda yang common lah, bukan kata seorang dua, kebiasaannya begitu. Jadi kalau kata boleh dikurang-kurangkan, tak pasal. Ada benda ni berlaku, ada kawan cerita, dia kata kami ni ustaz, dia kata kalau duduk dengan dia ni sejak berapa tahun dulu ni, tiap kali makan dia kata tak pernah merasanya bayar. Last kali dia menjadi lemak, memang tak bayar, tahu dah, memang makan dengan dia seronok, tak bayar. Akibatnya nak berkata pun, bila dia salah pun macam tak apalah, jadi macam tak tergamak. Orang kata nak mangkah dia pun tak tergamak. Dia kan jadi kesan macam tu. Kebetulan kawan yang bagi belanja tu memang orang baik. Kalau orang yang buat salah, orang yang tak pernah elok, langsung terabai kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan jadi macam tu. Jadi kerana itu memang disarankan sangat-sangat untuk mengelak daripada kerap sangat. Sekali-sekala orang bayar, minggu depan kau ni bayar pula, lusa kau ni pula bayar, tak apalah. Mana yang ada lebih sikit dia bayar. Itu sebagai orang kata apa, belanja manusia kan, kembali kepada asal untuk saling memberi hadiah, yang tu tak apa. Tapi ada ketikanya ada orang yang kadang-kadang dia tu memang kerjanya jadi macam penumpang aja, dia lalu ya, tukang sedut ya. Orang macam ni sebenarnya dia kena elakkan, pasal nanti harga dirinya tu akan menjadi semakin nipis dan semakin kurang bernilai. Pasal orang akan katakan kalau tiba-tiba timbul konflik, dia makan bangku bayar, dia duit kata dia pun kita bagi, kita katakan dia duduk rumah tu pun kita bagi kat dia. Benda-benda macam tu akan sebenarnya tak bagus untuk harga diri sebagai manusia, dan banyak isu-isu yang lain lah. Baik, seterusnya dari Tariq Abi Burdah radhiyallahu an, aku datang ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni apa nama pendeta Yahudi tu kan, yang masuk Islam. Abdullah bin Salam berkata, maukah engkau datang kepadaku dan aku memberimu makan dengan gandum dan kurma, dan engkau datang ke rumahku? Kemudian dia berkata, ni Tariq ni, sesungguhnya engkau berada di bumi yang mana riba telah menyebar. Jika engkau memiliki hak atas seseorang, kemudian orang itu memberimu setumpuk jerami, setumpuk gandum atau setumpuk makanan ternak, maka itu adalah riba.
Ini Abdullah bin Salam bagi tahu kepada Tariq bin Abi Burdah. Pasal apa dia kata macam tu? Pasal zaman tu zaman awal-awal Islam, Nabi sampai ke Madinah, Yahudi kan penuh kat bumi tu. Sampai Yahudi memang banyak di Madinah tu. Jadi antara kebiasaan Yahudi dalam transaksi ialah dia mengenakan riba kepada orang-orang Aus dan Khazraj, Arab Madinah. Sejak daripada sebelum Nabi datang sampailah bila Nabi dah datang tu, saki-baki tu pelan-pelan dikikis. Tapi riba tu dah pun bertebaran lah sejak sekian lama. Jadi Abdullah bin Salam dia kata, duduk kat negeri ni penuh dengan riba, dia kata. Jadi itu perkataan dia. Tapi maknanya dari kalangan orang beriman, bila Allah Ta'ala turunkan ayat mengharamkan riba, wa dharu ma baqiya minar riba, bila turun ayat macam tu kan, maka sahabatlah pun stop semua transaksi riba. Baik, yang berikutnya, isu yang berikutnya tadi dalam bab pemberian kan, laki-laki boleh memberi hadiah kepada wanita dan sebaliknya, seperti yang telah dijelaskan, jika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Ini dalilnya ialah yang Nabi terima hadiah daripada kalangan sahabiyah, sahabat-sahabat wanita. Nabi terima hadiah, orang bagi, Nabi ambil. Itu menunjukkan boleh. Tapi oleh kerana kehidupan, bila kata lelaki dan wanita, dia lain dia punya jantinanya kan, dan dia akan menyebabkan ada nilai perasaan dan sebagainya, maka di situ ada ikatan syarat yang lain, iaitu sekiranya ia tidak menjadi fitnah. Kadang-kadang dengan bagi hadiah tu tak ada apa-apa, macam tentang kalau kerja pejabat ke apa kan, saling bagi hadiah, bagi hadiah, tak ada apa-apa. Tapi duk tak duk tiba-tiba bagi hadiah. Macam zaman markah sekolah dulu lah, tiba-tiba dapat hadiah anak lelaki kan, ni siapa bagi hadiah, orang lain tak dapat, seorang aja dapat. Tentu dia ada benda lain. Jadi bila timbul prasangka yang begitu, maka itu dikatakan sebagai fitnah, maknanya menimbulkan prasangka. Kalau macam tu kena elakkan. Kalau tidak, kalau benda tu tak ada masalah apa, orang pun tahu benda ni tak ada sebarang perkara buruk, maka kembali kepada hukum asalnya, harus boleh terima. Baik, jika hadiah dari seorang wanita kepada laki-laki atau sebaliknya menyebabkan terjadi fitnah, apa fitnahnya? Wanita jatuh hati kepada laki-laki dan sebaliknya, lalu mereka terjerumus melakukan perbuatan yang haram, maka dalam kondisi seperti ini hadiah menjadi terlarang. Bukan kerana hadiah itu haram, akan tetapi untuk menutup jalan menuju sesuatu yang haram. Allah tidak suka kerosakan moral. Jadi jalan menuju kepada haram adalah haram, bukan hadiah. Dia kalau kita nak gunakan kaedah apa dia? Benda haram ni dia ada dua. Satu haram li dhatihi, haram pasal benda tu sendiri haram dah. Yang kedua dipanggil haram li ghairihi, haram atas sebab lain. Kenapa haram? Haram pasal mendatangkan keburukan. Ada illah dia yang lain. Jadi bila illah itu hilang, itu kaedah yang disebutkan oleh ulama usul, idza zalatil illah zalal hukum. Satu perkara tu jadi haram sebab illahnya kerana satu-satu perkara yang ni. Macam contoh tadi, lelaki bagi hadiah kepada perempuan, perempuan bagi hadiah kepada lelaki, dia akan jatuh haram kerana benda tu buka ruang. Kalau maknanya dengan perbuatan itu jelas kerosakan yang ada, akan berlakunya mungkin pertama ni hubungan yang tidak halal tanpa nikah, mungkin berlakunya berdua-duaan. Kadang-kadang na'udzubillah berlaku yang tu ialah suami orang dengan isteri orang dan sebagainya kan. Benda-benda yang macam ini, kita mungkin duduk dalam kelompok, kita tak rasa benda tu. Mana nak ada. Cuba tengok ke tempat-tempat lain, kadang-kadang benda tu jadi isu. Benda yang macam tu kadang-kadang kita pun tak sangka macam mana boleh ada suami cinta dengan isteri orang cinta dengan laki orang, laki dia duduk ada rumah. Tak boleh nak fikir lah benda tu kadang-kadang. Tapi hakikatnya di luar sana memang ada benda-benda yang macam itu. Jadi dalam bab pemberian hutang ini, dalam pemberian hadiah seperti ini, ilah pengharaman transaksi yang begitu ialah kerana menimbulkan fitnah.
idza zalatil illah, bila illah tu hilang, maknanya tak ada, benda ni bukan sebab itu. Kau lelaki dah bagi kat perempuan, perempuan bagi kat lelaki ni, tidak memang clear cut, tidak ada sebarang unsur, barangkali memang pemberian yang orang kata uruf je begitu, orang bagi raya ke, bagi sebab tu ke, sikit pun tidak mendatangkan mana-mana kerosakan, maka haram tadi terangkat dengan hilangnya illah tersebut. Dan dalam bab ini dinamakan di sudut syarak dipanggil apa? Dalam bab hukum seperti ini, bila kita mengistimbatkan haram perbuatan itu, sebab apa? Sebab dipanggil guna apa? Kaedah sadduz dzara'i, tutup pintu kerosakan. Tutup pintu kerosakan. Bila satu benda yang kita buat itu membawa kepada kerosakan, maka benda itu juga dilarang. Ini kaedah dia, tuan-tuan. Sama aja. Kalau sesuatu benda yang kita buat itu membuka kepada kebaikan, maka benda yang kita buat itu akan jadi benda baik. Kalau dia wajib, wajiblah dia. Kalau sunat, sunatlah dia. Itu kaedah yang selalu disebutkan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wudu itu asalnya tak wajib, tapi nak solat fardu wajib kan? Solat fardu wajib. Nak solat mesti ada wudu, maka ketika itu wudu menjadi wajib. Tidak sempurna suatu kewajipan, melainkan ada, tidak sempurna suatu kewajipan itu solat, melainkan dengan adanya benda tu apa? Wudu, maka benda tu adalah wajib. Wudu adalah wajib. Itu untuk wajib. Maka demikian juga dengan benda yang haram. Akan terjadi haram dengan berlakunya benda yang begini. Asal bendanya tak haram, asalnya harus. Tapi kalau kita buat yang tu jadi haram, maka benda tu jadi haram. Pasal dia membuka kepada pengharaman yang lain. Pengharaman yang jelas. Jadi itu bentuk perkara ni. Dan kita boleh apply benda ni dalam semua urusan kehidupan kita. Jadi kena teliti tengok, tuan-tuan. Ini sebenarnya dia perlukan kepada akliyah, perlukan kepada kecerdasan akal untuk berfikir, untuk kita apply dalam kehidupan, tambah dalam perkara-perkara yang contemporary, benda-benda baru yang tak ada dalam nas, benda-benda apa, masalah-masalah yang timbul kemudian, yang kalau kita buka kitab fiqh tak jumpa benda yang sebiji macam tu, tak ada. Jadi kita kena di situ, kita kena tengok ada kaedah-kaedah yang digunakan oleh syarak. Itu pentingnya ilmu al-maqasid yang dihuraikan oleh para ulama. Dia bukan sekadar khazanah ilmu untuk kita baca macam tu saja, tapi untuk kita applykan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang bila kita apply, laksanakan satu perkara tanpa kita ada pemikiran yang cerdas, yang tajam, maknanya kita just follow macam tu je, benda yang kita buat tu tak kena dengan maksud syarak. Kita buat dah, tapi dia tak kena maksud syarak daripada benda tu apa dia, kan? Jadi kita just buat dan dia tak menepati maksud. Banyaklah kalau kita nak sebut, kita contohkan banyaklah isu-isu semasa ni kan, dalam bab menangani COVID ni dan sebagainya. Sebenarnya ada benda-benda yang kita kena nilai balik. Kadang orang sampai rigid tak tentu hala, ataupun longgak yang menghilangkan maksud, kan? Isu apa? SOP datang ke surau dan ke masjid, kan? Bila SOP tu diikut tanpa jiwa, dia dry, dia tidak jadi senang, dia jadi susah, ataupun dia jadi macam pasal apa benda tu, kan? Jadi orang yang melaksanakan SOP tu sebenarnya dia kena faham maksud. Banyaklah benda tu, tak apalah. Baik, seterusnya, tidak layak anda membebani orang lain agar memberi hadiah kepada anda. Jika anda lakukan itu, bisa jadi anda tidak mendapat berkat dari Allah sebab pemberian itu. Yang ni banyak ni benda ni, kan? Salah satu contoh dia apa? Hari jadi ni kadang-kadang tu minta dekat orang yang rapat-rapat je lah, kan? Orang sebelah-sebelah macam tu je. Tapi yang itu ialah nak kata macam mana, kan? Satu lagi ni, kalau jenis cikgu sekolah ni,
hadiah hari guru. Kena kutip daripada budak-budak nak pasal nak bagi hadiah kat cikgu. Iyalah, orang kata takkan setahun sekali je pun, bukan banyak pun. Kita kata bukan banyak pun, tapi ada setengah orang dia rasa benda tu besar. Kalau dibiarkan, kalau kita kata terpulang masing-masing nak bagi-bagi tak bagi sudah, kan ke itu sebenarnya lebih kata lapang kan. Ini terpaksa. Sekolah menengah ni tak pakai dia banyak. Budak sekolah rendah, kalau dah cikgu dia pesan macam itu, balik rumah lagi pak tak bagi, sanggup jual ayam tu. Bukan jual telur lah, jual ayam. Nak bagi hadiah ke cikgu. Betul tak? Lagi tak sudah, tak dapat ada tangguh, tak pergi sekolah kalau tak dapat hadiah nak bagi. Itu benda yang sebenarnya perlu dinilai semula lah benda tu. Salah satu benda yang dibangkitkan ialah dibimbangi hilang keberkatan. Yang tu. Juga dengan benda-benda lain tu, macam pembesar-pembesar orang datang bagi buat perasmian dan sebagainya kan. Nak kena bagi dengan hadiah pula macam-macam kat dia kan. Kadang kawan tu tak minta. Kawan tu pun letih nak pergi pikir banyak. Tapi protokol sedia ada tu kadang-kadang menyusahkan. Jadi benda-benda macam itu perlu dinilai. Kalau kita nak bagi, jangan sampai membebankan. Baik, jika anda diberi hadiah atau mengambil sesuatu tanpa meminta-minta atau dorongan nafsu, maka anda akan mendapat berkat. Itu poin dia. Jagalah agar hati orang yang memberi hadiah kepada anda tetap dalam keadaan senang. Perhatikanlah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berisi tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyenangkan hati orang yang memberi. Dari Marwan bin Al-Hakam dan Al-Mas'ur bin Makhramah, ketika utusan dari Hawazin datang kepada beliau dalam keadaan menyerah dan mereka meminta agar harta dan tawanan dari mereka dikembalikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bersama orang-orang yang kalian lihat. Ucapan yang paling aku suka adalah ucapan yang paling benar. Pilihlah salah satu dari dua pilihan, tawanan perang atau harta. Aku bersedia menunggu keputusan kalian." Nabi menunggu mereka sampai 10 malam lebih setelah baginda kembali dari Taif. Ketika mereka merasa bahawa Nabi SAW hanya akan mengembalikan salah satu sahaja, yakni dari dua pilihan tadi, harta ataupun tawanan, mereka berkata, "Kami memilih tawanan kami." Kemudian disambung dengan isi khutbah. "Saudara-saudara, kalian ini datang kepada kita dalam keadaan bertaubat. Aku bermaksud mengembalikan tawanan mereka kepada mereka. Barang siapa dengan senang hati memberikannya, lakukanlah. Barang siapa menginginkan bahagiannya tetap berada di tangannya sampai kami memberinya bahagian yang didapat dari pajakan orang-orang kafir dan rampasan perang, lakukanlah." Kaum muslimin kemudian berkata, "Kami rela untuk mereka ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Kami tidak tahu siapa di antara kalian yang mengizinkan dan siapa yang tidak mengizinkan. Kalian pulanglah, biar pemuka-pemuka mereka akan menjelaskan kepada kami." Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan bahawa mereka rela dan mengizinkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini cerita apa ni tuan-tuan? Cerita tawanan perang. Utusan daripada Hawazin datang jumpa Nabi. Bila dah lepas perang, tentera Islam dah menang. Tentera Islam menang bawa bersamanya tawanan perang. Orang dia jadi tawanan perang dan harta rampasan perang. Bawa balik mai. Orang yang kalah perang tadi datang jumpa Nabi dalam keadaan menyerah. Maknanya bertaubat.
menyerah kat Nabi SAW. Dalam sebahagian mengatakan mengisytiharkan Islam. Jadi minta kat Nabi. Nabi kata aku nak bagi dua, pilih salah satu. Nak ambil balik orang adik-beradik hampa, kan kadang kawan-kawan, abang, adik sebagainya yang ditawan, ataupun aku pulangkan balik harta kamu yang dirampas. Apa orang yang datang ni kata, kami nak akan ni tawanan perang tu. Adik-beradik kami ni, saudara mara kami, bawa balik pulang balik kat kami. Yang tu. Pasal dia datang menyerah kat Nabi ni. Lalu Nabi panggil orang Islam. Nabi kata tak apa, bagi tempoh. Nabi panggil orang Islam. Ni yang datang ni, dia penuh yang hari tu dah kalah perang kan. Dia pun datang dalam keadaan bertaubat. Saudara-saudara kamu, maknanya dia dah Islam. Dia orang datang nak minta. Jadi nak bagi apa? Dia orang datang minta tawanan perang dikembalikan. Nabi offer pula pada tentera-tentera Nabi ni. Dia tu minta tawanan perang. Siapa yang sanggup pulangkan balik, pulangkan, dan siapa yang tak sanggup tak payah pulangkan. Nabi akan bagi gantilah. Dia berikan dia lain. Jadi sahabat-sahabat Nabi, tentera Nabi ni, ada yang nak pulang, bunyi macam ramai, bunyi macam tu, nak pulang. Nabi kata tak clear siapa yang takut, ada yang terpaksa. Jadi Nabi tak mau yang tu. Nabi kata balik dulu, bincang dengan ketua-ketua aja. Jadi last sekali diputuskan semua nak pulangkan harta ni orang tawanan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, poin daripada kisah ini ialah Nabi bagi peluang kepada sahabat-sahabat Nabi, tentera-tentera ni, jangan sampai terpaksa untuk pulangkan. Nabi bagi can, pilih sendiri tak apa. Hak dia. Nabi tak putuskan. Nabi tak putuskan siapa yang ada tawanan perang pulang balik. Tak. Nabi kata siapa rasa nak pulang, pulangkan. Dia orang ni minta yang tu. Dan para sahabat Nabi dengan rela hati. Poin di sini ialah mengembalikan dengan rela hati. Dan bila dikembalikan dengan rela hati, sebenarnya para sahabat ini, tentera ini mengetahui yang dapat tu harta ni, tawanan perang tu, nilai dia apa? Manusia tu dia akan jadi hamba tawanan, hamba sahaya sepanjang hayat sehinggalah dimerdekakan. Itulah yang akan kerja di kebun, itulah yang akan tolong buat kerja yang ni. Tuan-tuan, dia jadi bos tu kan, kita jadi bos, orang tolong buat kerja untuk kita, penting benda tu. Dan nilai dia sangat tinggi. Nak tengok setimpal tak setimpal, harga nilai dia berapa. Dalam kes perang Badar kan, perang Badar kan, Nabi bagi pilihan kepada tawanan perang tu untuk memerdekakan diri dia dengan dia bayar certain amount. Kalau dia tak ada duit, dia dikehendaki mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis selama 2 tahun. Situ ada apa? Tuition fee tu. Tuition fee 2 tahun free untuk tebus diri dia. Berapa tuition fee? Berapa tuition fee? Seorang berapa tadi? Ada yang tak nak tuition? 100 lebih ada kan? Setengah-setengah subjek itu 100 kan? Katalah 100, 2 tahun. Seorang, bukan itu seorang. Kalau 10 orang nak kena ajar, pasal Nabi syaratkan hajat anak-anak orang Islam. Jadi itu nilai, kalau dari sudut nilai duit yang tu. Dan kalau dia tak bayar yang tu, dia akan jadi hamba sehinggalah dia dimerdekakan. Jadi sahabat Nabi, tentera ni, bila dia pulangkan balik tawanan perang, maknanya dia pulangkan harta. Tawanan perang tu harta dia lah tu. Bila dia pulangkan dengan penuh kerelaan, sebenarnya ketika itu dengan keyakinan Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Itu benda yang susah kita nak dapat. Bila kita nak lepaskan sesuatu yang milik kita, kita rasa rugi aku bagi tak. Kalau kita ada keyakinan, Allah Ta'ala yang akan ganti. Tambah yang ni dengan permintaan daripada Nabi pula tu. Nabi minta, Nabi bagi can, Nabi bagi pilihan. Kemudian dalam masa yang sama, itu ialah permintaan daripada orang lain, pihak yang dah datang menyerah diri dan bertaubat. Jadi banyak berganda-ganda dan sebenarnya nilai
menyerahkan kembali tawanan perang tu di sisi syarak. Jadi Allah Ta'ala gandakan kepada sahabat-sahabat Nabi ini dengan gandaan yang banyak, insya-Allah. Dan yang terakhir, Nabi SAW bersabda, inna hadzal malu hadiratun hulwah, khadiratun hulwah, faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi kata apa? Sesungguhnya harta itu menggiurkan dan ia manis. Kata Al-Imam Nawawi, dia kata kecintaan manusia kepada harta disamakan dengan kesukaannya kepada buah-buahan hijau yang segar. Khadirah ni maknanya hijau, hijauan. Hijauan benda apa? Sayur-sayuran hijau, buah-buahan juga hijau. Maknanya orang ni dia suka benda-benda yang macam tu kan. Jadi diperumpamakan dengan khadirah ni asalnya untuk buah-buahan yang hijau, tapi dia merupakan suatu perlambangan. Dia panggil perlambangan, kinayah kepada benda yang menyukakan jiwa. Apa satu digunakan khadirah. Dan hulwah, hulwah ni maksudnya manis. Memang kesukaan manusia untuk dapat yang manis, makan yang manis. Kan kita panggil kenangan-kenangan yang manis kan. Kenangan yang manis, kita nakkan yang tu yang benda-benda manis, kemanisan hidup dan sebagainya. Itu istilah tu sebenarnya menggambarkan kesukaan manusia. Jadi buah yang hijau segar disenangi dengan sendirinya dan rasa manis disenangi dengan sendirinya. Apalagi jika keduanya bersatu dalam satu benda, tentu akan lebih disenangi. Itulah sifat harta. Dan di dalam kata al-khadirah terkandung makna ketidakkekalan. Jadi harta itu tidak akan kekal sebagaimana buah-buahan tidak selamanya hijau segar. Itu maksud huraian perkataan inna hadzal malu khadiratun hulwah. Harta ni, harta yang kita kejar, harta yang kita perlu nak dapatkan ni, dia bagaikan benda hijau, kesukaan dan juga manis. Lepas tu faman akhadhahu bi khasakhawati nafsin, barang siapa yang mengambilnya dengan kedermawanan. Sakhawah maknanya nobleness, pemurah. Sakhawah maknanya pemurah, dermawan. Jadi siapa yang ambil harta dalam keadaan jiwanya dermawan, jiwanya pemurah, burika lahu fihi, nescaya akan diberkati untuknya pada harta itu. Siapa yang ambil harta dalam keadaan sifat dermawan, bukannya kedekut. Ini perkataan Nabi, tuan-tuan. Siapa yang belajar bahasa Arab, di sini dia ada satu kekuatan perkataan. Dia panggil syarat dan jawab syarat dalam ilmu nahwu. Barang siapa yang ambil harta dengan sifat dermawan, jawapan kepada perbuatan sikap itu ialah nescaya. Dalam bahasa Melayu kita ada perkataan nescaya. Nescaya itu ialah result. Nescaya itu ialah jawapan kepada tindakan kita yang awal itu. Apa jawapan dia? Allah Ta'ala akan berkati. Nescaya diberkati baginya harta itu. Siapa yang akan berkati? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu. Dan Nabi kata lagi, wa man akhadhahu bi israfi nafsin, dan barang siapa yang mengambilnya dengan rakus, jiwa tu jaga sungguh, dapatkan kata ni tak bagi ke orang dah. Istilahnya kalau dia genggam tu tak tirih lah, tak keluar langsung. Genggam dia seorang, tak bagi siapa dah. Bukan tak bagi siapa, hak orang pun nak ambil juga. Itu yang ambil dengan bi israfi nafsin. Nescaya jawapan bagi tindakan seperti itu, lam yubarak lahu fihi, tidak akan diberkatkan untuknya pada harta tersebut. Tak berkat. Walaupun dapat banyak, tapi tak berkat. Nabi perumpamakan kalladhi ya'kulu wa la yashba', seperti orang yang makan tapi tak kenyang-kenyang. Dia tak ada rasa puas, dan dia akan rasa bimbang, dia ada rasa lapar. Dan ada orang manusia, tuan-tuan, kadang-kadang kita nak kata jenis perangai
budak-budak ke, dia suka benda, kan kita tengok budak-budak kan, benda dia makan tak habis lagi, nampak ada orang makan, nak yang tu pula, nampak orang nak yang tu pula, hak dia sendiri tak habis lagi, dia tak puas. Itu kalau budak-budak tak apalah, bak makan macam tu lebih kurang. Tapi kalau orang tua berbuat kata hak dia punya tak cukup, tak habis lagi, tak habis pakai pun, dia kira nak ambil hak orang lain, nak ambil orang lain, dan begitulah seterusnya. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok bab ini, keberkatan yang Allah bagi, kan sehari dua ni kan keluar dalam Facebook kan, tentang siapa? Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman kan Sulaiman Ar-Rajhi kan, pengasas bank Ar-Rajhi, satu dunia ada bank tu. Manusia yang sangat dermawan, billionaire yang sangat dermawan, yang last kali memang dia tak ada kerta, tapi dia memang bagi semua untuk infak. Nak dapat jiwa yang macam tu tuan-tuan, Allah Ta'ala saja yang tahu macam mana mujahadah macam tu kan. Tapi macam mana dia boleh ada jiwa yang macam tu? Pasal harta dia diberkati, dan dia bertambah dan bertambah. Arab ni tuan-tuan, nak cerita ramai, kalau jenis kaya memang kaya sungguh-sungguh. Bukan nak kata, baru ni minggu lepas jumpa ada satu orang kawan Arab, kawan baru kenal lah. Dia macam head office untuk Arab News di Southern, ya, rantau Asia Tenggara ni. Dia kata dia memang ada kenal satu orang Arab, dia kata Arab jugalah, tak ingat Kuwait ke Emirat tak tahu. Dia jenis yang harta dia sampai tak terkira dah berapa angka duk ada. Bila orang hujung tahun, bila dia punya auditor datang jumpa, beritahu treasurer dia, beritahu zakat dia tahun ni ialah 3 juta $3 Dia kata apa? Ambil bagi cukup 5, pasal aku tak tahu kata aku banyak mana. Bukan 2 tambah 2 ringgit, bukan tambah 200, $2 juta. Yang duk ada, bayang kalau zakat dia tu sendiri yang orang kira tu dah $3 juta, tu baru 2.5% daripada keseluruhan. Kata dia banyak mana tak tahu. Tu pun pasal dia rasa bimbang. Takut ada lagi yang tak tersempat dikira, tak termasuk. Ekstra lagi. Orang macam tak kisah. Dan benda tu yang perlu dididik jiwa kita. Bila kita makin hari makin banyak nilai zakat yang kita bayar, kita ketahuilah sebenarnya harta kita makin banyak, makin bertambah. Mula bayar RM2 je zakat kita, RM2 je, jadilah bayar RM2 kan. Bila kita bayar RM20, maknanya kita dah bertambah lagi. Kita bayar ke tu RM200, kita bayar RM2,000. Bila start nak bayar RM20, RM20,000, banyaknya nak kena bayar. Bila ada bunyi banyak macam tu, maknanya kita lupa harta kita dah semakin banyak. Jadi pasal tu kena bayar banyak. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagikan kepada kita untuk golongan yang pertama, yang ambil harta dengan sakhawati nafs, jiwa yang dermawan. Itu. Baik, dan akhir sekali dari Muawiyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah penyimpan, barang siapa aku beri dengan hati yang baik maka akan diberkati, barang siapa aku beri sebab ketamakannya maka seperti orang yang makan tetapi tidak pernah merasa kenyang. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tajuk kita berkaitan dengan hadiah, berkaitan dengan harta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dorongkan kita dengan sakhawatun nafs, jiwa yang dermawan, jiwa yang pemurah, supaya yang penting ada orang dipikir bila makin dia bagi dia akan dapat lagi banyak. Itu pun sebenarnya ada di kalangan ulama yang kata jangan sampai tahap macam tu. Takut ada orang bila dia bagi dia rasa kalau aku bagi aku dapat banyak lagi. Tak. Yang lebih utama daripada itu ialah bila kita bagi, Allah Ta'ala siapkan kita lebih banyak di akhirat. Kalau ada yang tu dulu, yang dapat kat dunia ni, kita kira bonus saja. Yang tu. Wallahu Ta'ala a'lam. Habis kita malam ni. Ada apa-apa bincangan? Silakan. Kalau tak ada apa, aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.